Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih lagi di bab 1 rangsangan dan gerak balas. Jadi pada kali ini kita akan masuk di 1.3 iaitu rangsangan gerak balas dalam tumbuhan. Okey. Jadi selain daripada manusia dan haiwan, tumbuhan juga mengesan rangsangan dan gerak balas seharap rangsangan yang dikesan. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah ada 4 ya. Yang pertama cahaya, air, graviti dan sentuhan. Gerak balas tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tropism ataupun kita panggil sebagai tropisma dan gerak balas nastik. Okey, kita pergi yang pertama yang dipanggil sebagai tropisma. Okay, tropisma merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Bahagian tertentu pada tumbuhan akan tumbuh ke arah atau menjauhi rangsangan yang dikesan. Sama ada dia boleh pergi ke arah rangsangan ataupun menjauhi daripada arah yang dikesan. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah dikenali sebagai tropisma positif. Okey, yang ke arah rangsangan dipanggil tropisma positif. Manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan dikenali sebagai tropisma negatif. Gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Okey, kita pergi yang pertama iaitu fototropisma. Okey, jadi yang kita tadi ada 4 kan. Yang pertama cahaya, air, graviti dan sentuhan. Jadi yang pertama ni adalah fototropisma. Okey, jadi fototropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Nampak fototropisma. Jadi foto tu adalah cahaya lah. Seterusnya pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisma positif iaitu tumbuh ke arah cahaya. Jadi ada cahaya dan pucuk yang di atas ni dia tumbuh kepada ataupun pergi ke arah rangsangan. Rangsangan tu cahaya je. Jadi pucuk tu dipanggil sebagai fototropisma positif. Oleh sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis, maka fototropisma positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperolehi cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Okey, ini adalah fungsi fototropisma bahagi cahaya. Okey, jadi ini adalah eksperimen 1.1 boleh rujuk buku teks di muka surat 30. Muka surat 30. Jadi eksperimen 1.1A ni adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya ataupun kita panggil sebagai fototropisma. Okey, jadi di sini diberi satu rajah gambar rajah yang mana dari gambar ni kita boleh bincangkan dia punya pemboleh ubah. Jadi eksperimen ni adalah untuk menentukan bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap cahaya. Okey, jadi dalam eksperimen ini ada 3 kotak yang berlainan
lubang. Okey, kotak A lubang dia di sebelah kiri, kotak B lubang dia di sebelah atas, dan kotak C lubang cahaya ya di sebelah kanan. Jadi okey, dalam gambar ni kita boleh jelaskan ya apakah pemboleh ubah yang terlibat. Okey, yang pertama sekali adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, jadi kalau kita tengok apa itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah ya sesuatu yang berubah. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang berubah? Dia punya lubang cahaya kan. Jadi jawapannya adalah arah cahaya terhadap pucuk anak benih. Okey, itu yang dimanipulasikan. Apa yang bergerak balas? Yang bergerak balas sudah tentu kita nak melihat arah pertumbuhan pucuk anak benih. Okey, jadi yang dimalarkan adalah anak benih yang sama jenis dan ketinggian yang sama. Okey, baik. Jadi dalam eksperimen ini ya kita akan sediakan 3 jenis kotak yang berlainan arah ataupun berlainan lubang cahaya. Okey, jadi eksperimen ini kita akan simpan di dalam makmal selama 5 hari. Ya, tanah kita mestilah biarkan dia lembab dengan menyiramnya ataupun menyiram dengan kuantiti air yang samalah ya setiap hari. Jadi selepas 5 hari kita kena tengok, kita akan perhatikan dan apakah yang terjadi kepada anak benih kacang hijau ni. Okey. Jadi cikgu akan lukiskan je lah. Cikgu akan lukiskan dia punya pemerhatian selepas 5 hari. Okey. Jadi selepas 5 hari, ya, yang 5 hari yang bawah ni. Okey, jadi kita tengok di kotak A, ya, di kotak A. Jadi tumbuhan ni akan pergi ke dia akan pergi ke arah lubang cahaya. Okey, kotak B pula dia akan sama juga ke atas. Kotak C dia akan pergi ke lubang ataupun arah kanan. Okey, ini ada yang berlaku ya. Cikgu lakarkan pada gambar rajah di bawah selepas 5 hari. Okey, jadi dalam itu dia ada soalan. Ada soalan berkenaan tentang eksperimen ini ya. Kita cuba bincangkan tentang soalan itu. Okey, soalan yang pertama. Okey, tengok pada muka surat 31. Apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini? Jadi jawapannya adalah cahaya lah. Fototropisma, iaitu rangsangan terhadap cahaya. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Jadi apa yang bahagian tumbuhan? Kat sini kita lihat ya, dia bahagian pucuk. Jawapan dia bahagian pucuk tumbuhan. Okey, seterusnya soalan ketiga. Adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan fototropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Jadi tadi kita dah tahu kan apakah maksud tropisma positif. Jadi maksudnya dia tumbuh ke arah rangsangan. Jadi pucuk ni adakah ditumbuh ke arah cahaya ataupun tidak? Jawapan dia tumbuh ke arah rangsangan, iaitu cahaya. Jadi jawapan dia bahagian tumbuhan yang dinyatakan di soalan 2 iaitu pucuk tumbuhan tadi menunjukkan fototropisma positif kerana pucuk tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan, iaitu rangsangan dia adalah cahaya. Okey. Itu perbincangan bagi eksperimen A. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua, tropisma yang kedua adalah hydrotropisma. Okey, jadi merujuk kepada hydro, dia ialah gerak balas tumbuhan terhadap air.
Jadi akar tumbuhan menunjukkan hydrotropisme positif, iaitu tumbuh ke arah sumber air. Okey, jadi kalau air ini kita akan melihat dia kepada akar. Jadi akar ni berada di bawah. Ya, jadi air berada di bawah. Jadi bila akar tu menunjuk ke terarah kepada air, jadi ia dipanggil sebagai hydrotropisme positif. Hydrotropisme positif ini membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Okey. Seterusnya kita lihat kepada eksperimen di muka surat 31 dan di muka surat 32 dan 33, iaitu eksperimen C. Dalam buku ni dia eksperimen C. Gerak balas tumbuhan terhadap air ataupun hydrotropisme. Okey. Jadi dalam eksperimen C ini dia mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap air. Jadi kita akan bincangkan dulu pemboleh ubah dia. Okey. Jadi kita lihat pada pemboleh ubah yang pertama adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jadi apakah perbezaan pada gambar X dan Y? Jadi kalau kita tengok di sini perbezaan dia pada kehadiran sumber air. Okey, itu tindak pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Gerak balas adalah arah pertumbuhan akar anak benih. Jadi kalau hydro, kita akan merujuk kepada arah pertumbuhan akar. Okey, seterusnya apa yang dimalarkan? Dimalarkan adalah yang pertama graviti, yang kedua ketidakhadiran cahaya dan anak benih dengan akar dan pucuk yang lurus. Kita mesti tak ada cahaya dan juga anak benih dengan akar dan pucuk dia mesti cari yang lurus. Okey, seterusnya kita lihat pada prosedur. Okey, prosedur kita sediakan kedua-dua bahan ini seperti radas yang cikgu tunjukkan dalam gambar ni. Okey, jadi seterusnya kita kena lakarkan keadaan anak benih dalam bikar X dan Y. Simpan kedua bikar X dan Y dalam almari yang gelap. Kenapa simpan dalam almari yang gelap? Sebab kita tak nak cahaya mengambil tempat dimanipulasikan, ataupun kita kena malarkan cahaya dalam eksperimen ini. Okey, seterusnya selepas 2 hari perhatikan dan lakarkan keadaan akar anak benih dalam bikar X dan Y. Okey, jadi dalam eksperimen C ini ataupun eksperimen yang melibatkan hydrotropisme. Okey, apa yang berlaku selepas 2 hari? Okey, jadi kat sini kita tengok X ni dia ada air bawah ni, Y tiada air. Jadi akar ni akan bergerak terhadap rangsangannya atau iaitu air. Jadi apa yang berlaku pada bikar X selepas 2 hari, cikgu akan tunjukkan di rajah yang di bawah. Selepas 2 hari X ni dia punya akar dia akan pergi ke bawah. Okey, manakala yang Y ni apa yang berlaku pada akar dia, dia akan melengkung ataupun melengkung ke arah kapas yang lembap ini. Okey, itu pemerhatian dia. Okey, jadi kenapa pada bikar Y ni dia gunakan kalsium klorida kontang? Jawapannya untuk menyerap kelembapan di dalam udara bikar Y.
Jadi akar ataupun akar anak benih dalam bikar Y yang dia membengkok ke atas menuju ke kapas lembap yang di atas kasada Y, kerana menunjukkan gerak balas terhadap air lebih kuat daripada gerak balas terhadap daya tarikan graviti. Okey, sebab tu dia melengkung ke atas kapas lembap. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan. Okey, soalan yang untuk eksperimen ni ada 4 soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini? Rangsangan air lah jawapan dia. Ya, rangsangan air. Okey, yang kedua, soalan dia nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia akar. Tadi kan, air menyebabkan akar tumbuhan. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Apakah fungsi kalsium klorokontan dalam bikar Y? Ya, cikgu dah jawab dah tadi. Ya, fungsinya adalah untuk menyerap air dan kelembapan, menyerap air dan kelembapan udara di dalam bikar Y. Okey, soalan seterusnya, adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan hidrotropisme positif atau negatif? Jadi, bahagian tumbuhan yang terlibat tadi adalah akar. Jadi, akar tumbuh terhadap rangsangannya iaitu air. Jadi jawapannya adalah akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif. Bahagian tumbuhan yang dinyatakan iaitu akar lah. Ya, tumbuhan menunjukkan hidrotropisme positif kerana akar tumbuhan ataupun akar tumbuh menuju ke arah rangsangan iaitu air. Jadi dia tumbuh ke arah air. Jadi dia adalah hidrotropisme positif. Okey, seterusnya yang ketiga adalah geotropisme. Okey, apa itu geotropisme? Ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Geotropisme positif ini membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah dan mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Jadi pucuk tumbuhan pula menunjukkan geotropisme negatif iaitu tumbuh ke atas menentang arah graviti. Jadi geotropisme ni ada dua. Ada positif, ada negatif. Ya, bahagian positif adalah akar sebab akar pergi ke bawah arah dia, manakala pucuk bagi geotropisme adalah geotropisme negatif. Ya, geotropisme negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari bagi menjalankan fotosintesis. Okey, jadi dalam eksperimen di muka surat 31 dan 32 yang menunjukkan ataupun mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okey, jadi dalam eksperimen ini kalau kita lihat apakah pembuli ubah yang terlibat? Okey, yang pertama adalah yang dimanipulasikan adalah kedudukan anak benih relatif pada arah graviti. Okey, baik, nampak ini ada sebelum lah, yang ni sebelum, ni selepas. Jadi yang ni satu gambar rajah je. Cikgu nak lakar nanti. Yang ni jadi inilah ini kita tengok yang dimanipulasikan, tengok pada kedudukan anak benih relatif kepada arah graviti. Masa dia berbeza-beza kedudukan dia bagi. Okey. Okey, seterusnya yang bergerak balas adalah arah pertumbuhan akar dan pucuk anak benih. Okey, itu yang bergerak balas. Seterusnya yang dimalarkan adalah kehadiran air, ketidakhadiran cahaya
anak benih dengan akar dan pucuk yang sama. Itu mestilah dimalarkan. Okey, jadi apakah prosedur eksperimen ini? Yang pertama, ya, kita kena sediakan radas seperti gambar yang satu ni. Okey. Okey, seterusnya pastikan anak benih diatur kedudukan yang berbeza dalam piring Petri. Okey, kita akan susun kedudukan pada berbeza sebab itu adalah yang dimalarkan. Jadi perhatikan dan lakarkan keadaan pucuk dan akar anak benih dalam piring Petri, ya. Simpan susunan radas dalam almari gelap selama 2 hari. Selepas 2 hari, perhatikan dan lakarkan kedudukan pucuk dan akar anak benih dalam piring Petri. Jadi kat sinilah selepas 2 hari apa yang berlaku. Okey, jadi kita cuba untuk lakarkan apa yang berlaku selepas 2 hari. Okey, jadi kalau kita tengok pada kedudukan, okay, cikgu akan lukis satu persatu biji benih apa yang berlaku pada pucuk dan akar dia. Okey. Okey, yang pertama dia akan jadi macam ni, ya. Yang kedua pucuk dia ke atas, akar ke bawah. Okey, yang ni. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu lukis sebelah sinilah. Okey. Okey, ni pucuk, ni akar, ni pucuk, ni akar, ni pucuk, ni akar, ni pucuk, ni akar. Okey, kalau kita tengok kat sini, ya, pucuk akan naik ke atas, manakala akar akan turun ke bawah. Okey, jadi susunan radas, ya, disimpan dalam almari tadi, ya, selepas 2 hari. Pucuk menunjukkan geotropisma negatif, manakala akar menunjukkan geotropisma positif. Sebab apa? Graviti ke bawah. Jadi akar ke bawah dia jadi geotropisma positif. Okey, manakala pucuk ke atas, dia melawan arah graviti. Jadi pucuk ni bagi geotropisma dia ada negatif. Okey, seterusnya tigmotropisma. Okey, tigmotropisma ialah gerak balas hadap sentuhan. Okey, tigmo adalah sentuhan. Seluruh paut dan atau batang yang melilit menunjukkan tigmotropisma positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan yang lain yang bersentuhan dengannya. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperolehi cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Akar menunjukkan tigmotropisma negatif apabila mengelak sebarang objek yang menghalangnya mencari sumber air. Okey. Okey, ini adalah contoh tumbuhan yang melakukan rangsangan tigmotropisma. Okey. Contoh dia, cikgu tunjukkan satu video pendek. Okey. Video ni dilajukanlah kalau kita tahu, ya, tadi dia bagi maklum bahawa, ya, tropisma ni adalah tindak balas yang perlahan. Jadi video ni dirakam, lepas tu dia dilajukan. Bagaimana pokok itu, ya, melilit pada objek ataupun pada kayu ataupun pada tumbuhan yang lain. Okey, itu juga tu dia punya arah, ya. Dia arah pusingan dia. Pusingan melawan arah jam, ya. Jadi kalau tumbuhan tu kamu tak perasan kan, dia taklah selaju ini, ya, ni video yang dilajukan. Okey, seterusnya adalah gerak balas nastik. Ini adalah
jenis rangsangan yang kedua. Kan 2 kumpulan tadi. Yang pertama tropisma, ada 4. Ya, cahaya, air, graviti dan sentuhan. Jadi yang kedua adalah gerak balas nastik. Ya, gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Dia sama, dia lebih, kalau nampak sekali imbas dia macam tikmo tadi, tapi berbezanya tikmo tadi dia bergantung kepada arah rangsangan, tapi gerak balas nastik ni dia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Okey, jadi gerak balas nastik berlaku dengan cepat daripada tropisma. Okey, jadi tropisma tadi perlahan. Jadi gerak balas nastik ni agak cepat. Contohnya adalah pokok semalu. Pokok semalu biasalah contoh ya, semua pernah asalnya semua kamu pernah memegang pokok semalu kan. Bila kamu pegang ataupun dia bergerak pada terhadap sentuhan, pokok semalu tu akan mengucup apabila daunnya tersentuh. Jadi gerak balas nastik ini ya bertindak balas sebagai pertahanan pokok semalu daripada musuh dan juga angin yang kuat. Okey. Okey, jadi pernah nampak tak tumbuhan ni ya? Ni berada di hutan belantara ni. Ya, tumbuhan ni. Jadi kalau semalu tu kita biasalah depan mata. Jadi dalam video ni cikgu nak tunjuk bagaimana tumbuhannya yang macam di atas tadi. Tumbuhan ni dia selalunya dia memerangkap haiwan dalam dia. Tapi dalam video ni dia akan dicuba dengan tangan manusia. Apa yang berlaku pada tangan manusia bila disentuh? Okey. Okey, tangan tu dimasukkan. Dia tangkap. Jadi sangat tajam ya sebenarnya. Jadi kalau haiwan tu dia akan tertangkap. Kalau haiwan tu matilah. Okey. Jadi